Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang telah diberikan kepada kami melalui subjek SCCA 2073 Perhubungan Awam. Tajuk program yang telah kami jalankan adalah program kesedaran penipuan dalam talian. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, ingin saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Akmal Azhar bin Anwar serta ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Encik Syaizan Nizi, seterusnya Encik Nazri dan juga Encik Saizul Fikri. Saya mulakan dulu pembentangan ini dengan pengenalan program ceramah kami. Program ceramah kesedaran tentang penipuan atas talian ini dianjurkan sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman penipuan cyber yang kian berkembang pesat. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada peserta tentang pelbagai jenis penipuan atas talian kaedah yang sering digunakan oleh penjenayah cyber, serta strategi untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa. Selain sesi penerangan, ceramah ini turut merangkumi sesi interaktif yang memberikan peluang kepada peserta untuk mengambil bahagian secara aktif. Sesi soal jawab yang diadakan memberikan ruang kepada peserta untuk bertanya soalan tentang pengalaman mereka sendiri atau senario yang mereka ingin fahami dengan lebih lanjut. Tambahan pula, simulasi senario penipuan juga disediakan untuk membolehkan peserta mengalami sendiri situasi sebenar sebagaimana penipuan cyber boleh berlaku. Seterusnya matlamat program kami. Matlamat dalam pembangunan mampan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goal SDG 8 adalah salah satu matlamat yang sangat penting dalam usaha global untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berdaya tahan. SDG 8 tertumpu pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Matlamat ini berusaha untuk mencipta masyarakat yang lebih inklusif di mana semua individu tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau geografi. Pertumbuhan ekonomi yang mampan adalah pertumbuhan yang tidak mengorbankan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Tumpuan diberikan kepada penciptaan peluang, pekerja yang berkualiti dalam pelbagai sektor ekonomi, memastikan hak-hak pekerja dihormati. Seterusnya, matlamat 8 juga mengambil kira kepentingan pekerjaan yang produktif di mana pekerjaan mempunyai akses pada latihan dan pembangunan kemahiran yang berterusan supaya mereka dapat bersaing dalam ekonomi global yang semakin kompetitif. Secara keseluruhan, matlamat yang dipilih dalam konteks SDG 8 ini iaitu mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan adalah elemen paling penting dalam pembangunan mampan global. Seterusnya, latar belakang projek kami ataupun program kami. Penggunaan teknologi dan internet semakin meluas, membuka peluang kepada penjenayah cyber untuk menjalankan pelbagai jenis penipuan yang memberi kesan bukan sahaja individu tetapi juga kepada organisasi dan agensi di seluruh dunia. Fenomena penipuan dalam talian ini membawa kepada kerugian kewangan yang signifikan bagi mangsa dengan jutaan dolar hilang setiap tahun akibat transaksi yang tidak sah, akaun yang digodam dan maklumat pribadi yang dicuri. Menyedari ancaman yang semakin meningkat, program ceramah kesedaran mengenai penipuan dalam talian dirangka untuk memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap kesedaran di dalam masyarakat kita dan pengetahuan semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam organisasi. Di dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan internet, penipuan dalam talian adalah satu ancaman yang paling besar dan tidak boleh dipandang remeh. Seterusnya adalah objektif. Objektif di sebalik program yang kami jalankan ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesedaran dengan masyarakat maklumat dengan masyarakat tentang umum khususnya kepada penduduk luar bandar. Objektif kami adalah kesedaran untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tahu pentingnya ataupun bahayanya jenayah penipuan atas talian ini. Dan kedua adalah membangunkan kesedaran melalui penglibatan komuniti dalam penyebaran maklumat dan pengetahuan tentang ancaman cyber. Seterusnya adalah, yang nombor 2 ni adalah memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang untuk lebih sedar untuk tidak memandang remeh jenayah atas talian ini.
Ketiga adalah memberi pencerahan berkenaan pelbagai taktik penipuan, seterusnya cara untuk menghadapi situasi sebenar. Yang ketiga adalah objektif kami supaya apabila terjadinya masalah ini terhadap diri sendiri, individu tersebut dapat mengendalikan situasi itu dengan betul dan tidak senang tertipu ataupun terpedaya dengan helah yang digunakan. Keempat adalah mengurangkan bilangan kes penipuan dalam talian melalui penguatkuasaan undang-undang dan penyebaran maklumat kepada penjenayah ataupun orang yang akan nak tipu kita ni akan dapat kita punya maklumat. So, statistik daripada PDRM sendiri telah memberikan gambaran bahawa isu penipuan dalam talian ini tidak boleh dipandang serius dan harus ditangani dengan sebaik boleh ataupun sepantasnya, sebab penipuan atas talian ini paling mudah untuk dilakukan, terutama kepada golongan yang tidak berapa celik IT dan golongan warga emas ataupun tua. Yang terakhir, nombor 5 adalah merapatkan jurang antara pihak berwajib dengan masyarakat. So, bila kita buat program ni, dia akan memberi jurang persahabatan antara masyarakat dan polis ataupun pihak yang bertanggungjawab tidak terlalu jauh. Sebagai contoh, apabila kami memanggil pihak polis, masyarakat memberikan satu reaksi yang positif dan memberikan mereka satu ilmu baru. Jika terjadi sesuatu perkara yang sama terhadap mereka, apa yang perlu mereka lakukan. Itu telah memberi kami sedikit sebanyak objektif kami tercapai lah, yang nombor 5 ni, sebab masyarakat semakin celik tentang isu yang cukup membimbangkan ini. Selesai saja dari saya. Untuk bahagian saya, seterusnya saya serahkan kepada Encik Shaizan Nizi untuk menerangkan tentang program kami ini dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shaizan Nizi bin Othman, nombor matrik 296597, akan membentang bahagian apa tindakan yang berlaku pada sebelum, semasa dan selepas program yang dijalankan. Sebelum saya teruskan tindakan yang diambil, saya akan ceritakan sedikit tentang program yang dilaksanakan. Yang pertama adalah penentuan program. Atas persetujuan, kumpulan kami telah mencadang untuk menyediakan program ceramah yang bertajuk Ceramah Kesedaran Penipuan Atas Talian. Masa yang ditetapkan adalah pada selepas waktu bekerja, iaitu pada jam 8 malam sehingga 11.30 malam. Tarikh pelaksanaan program yang sepatutnya dibuat pada 12 September 2024 seperti pada kertas kerja telah ditunda ke tarikh yang baharu, iaitu pada 9 Oktober 2024 kerana masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Hasil daripada perbincangan, kumpulan kami bersetuju untuk menggunakan platform secara maya, iaitu aplikasi Webex. Halayak sasaran. Berdasarkan program ini, kumpulan kami memfokuskan kepada kaki tangan awam yang akan dihadiri oleh masyarakat setempat, tidak mengira umur dan semua individu yang memerlukan ilmu dalam bidang IT dan media atas talian. Penentuan bajet. Untuk makluman, tiada sebarang kos yang dikeluarkan oleh kumpulan kami dalam melaksanakan program ini kerana menggunakan platform secara maya. Penceramah jemputan juga tidak mengenakan apa-apa bayaran atas faktor program yang dijalankan oleh pelajar dalam menyelesaikan tugasan kumpulan. Pemilihan AJK adalah seperti berikut. Penasihat adalah saya sendiri, iaitu Shaizan Nizi bin Othman. Penyelaras, Encik Muhammad Akmal Aizat bin Anwar. Urus setiap program yang pertama, iaitu Nazri bin Ahmad.
Urusia program yang kedua, Muhammad Saizul Fikri bin Tajuddin. Dan tentatif program juga telah disediakan untuk melancarkan program. Cadangan kumpulan menyediakan 4 penceramah dalam tentatif yang disediakan. Sebelum program dilaksanakan, berikut adalah beberapa perkara yang telah dilakukan. Yang pertama ialah perancangan. Perancangan yang dilakukan adalah agihan tugas. Yang kedua, pelaksanaan tugas, kertas kerja dan slot penceramah. Yang ketiga, persediaan program. Kertas kerja diusulkan kepada penceramah-penceramah. Yang keempat, permasalahan. Penceramah tidak dapat hadir dan tunda tarikh masa program. Permasalahan untuk makluman, kumpulan kami menghadapi masalah dalam menjemput penceramah luar dan menyebabkan program terpaksa ditunda. Yang kelima, keputusan persediaan penceramah. Seorang penceramah dapat hadir manakala yang slot lain telah diambil oleh perusetia lain atas keputusan penyelaraskan. Penceramah luar yang menerima adalah Dr. Rahmat Aidil Jubair atau pencerah School of Business and Management di Universiti Teknologi Sarawak yang pakar dalam bidang IT. Yang keenam, pelaksanaan sebelum majlis, iaitu ahli kumpulan kami menyediakan pautan Webex yang diagihkan melalui WhatsApp. Seterusnya ialah semasa. Semasa program dilakukan, berikut adalah beberapa perkara yang terjadi, iaitu yang pertama, diketahui bahawa 20 peserta yang menghadiri ceramah. Sebenarnya ceramah tersebut dihadiri oleh 20 lebih peserta kalau mengikut kiraan yang sebenar. Yang kedua ialah pengendalian aktiviti. Ucapan perasmian, sesi soal-jawab slot 1 dan slot 2. Ucapan perasmian daripada penyelaras program Encik Akmal Aizat. Selepas itu, sesi soal-jawab untuk makluman, soal-jawab bersama hadirin dilakukan selepas slot 1 dan 2 selesai. Yang ketiga ialah rehat. Hadirin diberi masa untuk rehat selama beberapa minit selepas slot ketiga. Ini adalah untuk memberi ruang jemputan penceramah luar untuk bersedia mengisi slot 4 yang diambil oleh beliau. Yang keempat, aktiviti soal-jawab selepas slot 4 yang dijawab oleh penceramah luar amat banyak memberi ilmu dan pengetahuan kepada peserta agar lebih berjaga-jaga dengan penipuan atas talian. Yang kelima, maklum balas. Kumpulan kami menyediakan Google Form untuk mendapatkan maklumat daripada hadirin. Yang keenam, penutup. Penutup ucapan terima kasih daripada kumpulan kami, daripada penyelaras dan penasihat kepada penceramah dan hadirin kerana menjayakan program tersebut. Selepas. Yang pertama ialah ulasan. Kenal pasti keberkesanan program. Yang kedua, laporan program. Penyediaan laporan lengkap. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada semua penceramah dan peserta sebagai penghargaan. Yang keempat, dokumentasi. Gambar-gambar sepanjang program diambil dan disimpan untuk rekod. Laporan lengkap akan disediakan untuk rujukan pada masa akan datang. Oleh itu, disertakan sekali soalan sekali selidik untuk tetapan. Dengan itu, saya menghadiri pembintangan saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saizul Fikri bin Tajuddin, nombor metrik 296620. Di sini saya akan lanjutkan lagi pembintangan kami pada bahagian soalan kaji selidik. Di sini kita dapat lihat bahagian jantina lelaki mewakili peratusan sebanyak 47,8%, manakala perempuan 52,2%. Umur di sini kita dapat lihat bermula umur 18 hingga 24 tahun mewakili 26,1%. Umur di lingkungan 25 tahun hingga 34 tahun merangkumi 47,8%. Manakala 35 sehingga 44 tahun merangkumi 21,7% dan selebihnya adalah 45 tahun ke atas. Dalam kekerapan penggunaan internet harian melalui responden jawabannya di sini adalah kurang daripada 1 jam tidak terdapat. 1 hingga 3 jam mewakili 8,7%. 3 hingga 5 jam 21,7%. Dan lebih daripada 5 jam merangkumi peratusan sebanyak 69,6%. Di sini soalan yang diberikan dalam soalan kaji selidik ini, adakah Anda pernah mendengar tentang penipuan dalam talian? Seluruh responden menjawab ya.
Jadi di sini merangkumi peratusan sebanyak 100%. Soalan seterusnya, bagaimanakah Anda mengendalikan situasi tersebut? Di sini ada 3 jawaban. Yang pertama, melaporkan kepada pihak berkuasa sebanyak 65,2%. Menghubungi pihak bank pula merangkumi peratusan sebanyak 8,7%. Tidak melakukan apa-apa merangkumi 26,1%. Seterusnya, adakah Anda rasa pendidikan dan kampanye kesadaran mengenai penipuan dalam talian adalah mencukupi? Jawabannya di sini ya, tidak, dan tidak pasti. Jawabannya merangkumi 34,8%. Jawaban tidak merangkumi 39,1% dan tidak pasti sebanyak 26,1%. Seterusnya, di sini ada soalan yang berbunyi, apakah jenis penipuan dalam talian yang Anda ketahui? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan dan jawaban. Yang pertama yaitu phishing, yaitu merupakan penipuan melalui email, merangkumi 65,2%. Penipuan pelaburan 60,9%. Penipuan e-dagang pula sama 60,9%. Penipuan melalui media sosial pula merangkumi 78,3%. Penipuan identity pula 60,9%. Oke, kita beralih kepada soalan seterusnya. Saya sadar tentang risiko penipuan dalam talian. Di sini ada skala jawaban yang disediakan, yaitu tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak pasti setuju, dan sangat setuju. Di sini ada jawaban 3 jawaban. Sangat setuju merangkumi 87%, manakala setuju merangkumi 8,7% dan tidak pasti 4,3%. Oke, kita beralih kepada soalan seterusnya. Dari mana Anda kebiasaannya mendapat maklumat tentang penipuan dalam talian ini? Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, melalui media sosial merangkumi 91,3%. Berita 60,9%. Melalui kawan dan keluarga pula 52,2%. Dan pihak berkuasa 47,8%. Oke, seterusnya, saya sadar tentang risiko penipuan dalam talian. Di sini ada 5 skala. Skala yang kelima adalah sangat setuju, yaitu merangkumi 87%. Dan skala keempat setuju 8,7% dan tidak pasti pula. Skala ketiga 4,3%. Oke, seterusnya, saya tahu bagaimana mengenali email atau laman web yang mencurigakan. Sangat setuju merangkumi peratusan sebanyak 43,5%, manakala setuju 30,4% dan tidak pasti pula 26,1%. Seterusnya, saya selalu berhati-hati dengan pautan yang tidak dikenali dalam email atau message. Sangat setuju sebanyak 78,3%, setuju bagian setuju pula merangkumi 17,4%, bagian tidak pasti 4,3%. Oke, seterusnya, saya menggunakan perisian keselamatan untuk melindungi data saya dalam talian. Oke, di sini kita ada menunjukkan jawaban yang berbeza melalui soalan sebentar tadi. Oke, di sini sangat setuju merangkumi 56,5%, setuju 21,7%, tidak pasti 17,4%, dan ada jawaban sangat tidak setuju di sini merangkumi peratusan sebanyak 4,3%. Oke, seterusnya, saya sering menukar kata laluan akaun dalam talian saya. Oke, di sini juga kita mendapat skala yang berbeza berbanding soalan-soalan sebelumnya. Oke, di sini merangkumi sangat setuju sebanyak 39,1%, setuju 17,4%, tidak pasti pula 13%, dan sangat tidak setuju 13%, dan tidak setuju 17,4% ya. Oke, di sini soalan yang terakhir. Apakah langkah-langkah yang Anda ambil untuk melindungi diri Anda daripada penipuan dalam talian? Oke, di sini ada 4 pilihan jawaban. Menyimak sumber laman web atau email merangkumi 60,9%,
menggunakan perisian antivirus merangkumi 34,8%. Tidak berfungsi maklumat pribadi secara terbuka pula 95,7%. Yaitu yang tertinggi di sini. Dan seterusnya yang terakhir memeriksa ulasan sebelum membeli barangan dalam talian sebanyak 69,6%. Oke, saya lanjutkan lagi pada bagian pembentangan seterusnya, yaitu komunikasi perkakasan perhubungan awam yang terlibat. Oke, komunikasi perkakasan adalah amat penting dalam menjalankan sesuatu aktiviti perhubungan awam, dan ia juga boleh dianggap sebagai nadi utama kepada sebuah kejayaan, kepada proyek yang akan dijalankan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Oke, di sini ada beberapa perkakasan yang digunakan, yaitu teknologi maklumat, yaitu digunakan secara maya yang melibatkan aplikasi contohnya Webex dan juga khususnya yang terutama kepada WhatsApp. Seterusnya publicity, yaitu penyebaran maklumat yang menarik minat para khalayak ramai untuk bersama-sama mengikuti program yang akan diadakan. Oke, seterusnya persidangan akbar ataupun kenyataan akbar. Di sini bukti kepada isu yang pernah berlaku atau semasa berlaku yang diambil daripada akbar-akbar yang resmi dan laman web resmi. Seterusnya periklanan, dengan menyatakan maklumat penuh program secara bubble kepada pihak-pihak yang berkaitan. Oke, seterusnya penerbitan lanjutan program ini dilaksanakan melalui aplikasi Webex yang mengumpulkan segala peserta, juga dengan penceramah jemputan dalam satu platform. Oke, seterusnya yaitu perkakasan campaign. Oke, ini usaha terancang dalam pelaksanaan program. Di sini telah melibatkan perancangan sebelum, semasa, dan selepas untuk melaksanakan program inilah. Oke, seterusnya yaitu pameran. Yaitu pameran ini dilaksanakan ataupun dibuat secara visual yang melibatkan slideshow, juga Google Form yang telah disediakan oleh ahli kumpulan. Oke, seterusnya fundraising. Fundraising ini melibatkan perbincangan kos, dan di sini perbincangan kos program telah pun dijalankan bagi menentukan bilangan kos ataupun jumlah kos yang akan digunakan lah. Oke, seterusnya yang terakhir perlobian, yaitu penceramah berkelulusan dan berpengalaman telah dijemput untuk bersama-sama menjayakan program ini. Oke, itu saja perkakasan yang terlibat. Oke, sedia maklum bahwa tentang beberapa perkakasan ini yang boleh digunakan untuk menyokong segala aktiviti yang dijalankan dalam perhubungan pada sebuah organisasi. Di samping itu, setiap individu yang terlibat dalam perhubungan awam perlu serius dan sentiasa peka dan sentiasa berusaha untuk mengekalkan hubungan yang baik di antara organisasi dengan syarikat-syarikat lain. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih rakan seperjuangan. Saya Nazri bin Ahmad, nombor metrik 296578 akan membentangkan berkenaan dengan penilaian projek yang telah kami jalankan, iaitu ceramah berkenaan penipuan dalam talian. Di Malaysia, pelbagai kempen kesedaran termasuk ceramah telah dijalankan untuk menangani penipuan kes atas talian, iaitu kes yang menjadi isu yang semakin serius. Ceramah ini bertujuan untuk menilai keberkesanan ceramah kesedaran mengenai penipuan dalam talian dengan merujuk kepada matlamat pembangunan mampan SDJ. Penilaian ini melibatkan pengukuran keberkesanan pendidikan, kesan terhadap pemahaman audiens dan pelaksanaan langkah pencegahannya. Fokus ceramah adalah memberikan maklumat terkini tentang modus operandi penipuan cyber seperti phishing, penipuan e-dagang, penipuan pelaporan dan penipuan panggilan telefon. Terdapat penurunan bilangan kes dalam penipuan dalam talian ini merupakan salah satu sebab kempen seperti ceramah ini dijalankan. Selepas mendengar ceramah, saya mendapati ramai orang mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga supaya tidak menjadi mangsa kepada penipuan dalam talian. Dengan mereka akan lebih berhati-hati supaya tidak berkongsi maklumat pribadi mereka terhadap
orang yang tidak dikenali dengan sebarangan. Penilaian menyeluruh berkenaan dengan kempen ini membolehkan penambahbaikan penterusan dan pelaksanaan program ini di masa hadapan demi melindungi masyarakat daripada ancaman penipuan dalam talian. Sebagai rumusan daripada projek yang telah kami jalankan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ancaman penipuan dalam talian dan kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan merujuk kepada Matlamat Pembangunan Mampan SDG 8, projek ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berterusan, pekerjaan yang produktif dan perlindungan pengguna dalam era digital yang semakin kompleks. Penceramah daripada pihak berkuasa, sektor kewangan dan pakar keselamatan cyber berkongsi berita berkenaan tentang taktik penjenayah cyber seperti skam panggilan telefon, phishing, penipuan pelaburan dan e-dagang palsu melalui platform digital. Modus operandi penipuan adalah subjek utama yang dibincangkan. Peserta ceramah juga dididik untuk berhati-hati apabila menerima panggilan atau mesej yang mencurigakan, mengelakkan berkongsi maklumat peribadi secara talian. Tindakan yang diambil akan menjadi pemangsa kepada kes penipuan internet ini. Penceramah juga menekankan betapa pentingnya melaporkan penipuan segera kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM dan Bank Negara Malaysia iaitu BNM, serta memanfaatkan saluran rasmi seperti Pusat Jawapan Penipuan CCID. Ceramah kesedaran mengenai penipuan dalam talian ini mencapai objektif utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dalam talian dan langkah-langkah pencegahan yang berkesan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami berkenaan dengan ceramah penipuan dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.